Assalamualaikum, salam sehati sejiwa. Terima kasih kerana tidak lupa temu janji kita hari ini, hari Selasa jam 4 petang bersama dengan Nang Rindok. Dan hari ini kita akan berbincang mengenai topik kebakaran yang seringkali kita mendengar berlaku kes-kes kebakaran. Ada yang berskala kecil, ada yang berskala sederhana dan yang paling kita risaukan apabila melibatkan kemalangan nyawa dan kerugian beribu-ribu ringgit. Jadi hari ini kita bersama dengan tetamu kita ingin mengetahui apakah punca dan langkah-langkah awal yang boleh diambil untuk mengelakkan kebakaran dan juga kesan-kesan kecederaan akibat kebakaran. Jadi pastikan anda tidak menukar siaran anda. Kembali lagi selepas ini dalam Nang Rindok. Kecil-kecil menjadi kawan, sudah besar menjadi lawan. Itu perumpamaan yang sering kita dengar turun-temurun mengatakan bahayanya api. Tapi kalau kita lihat juga, kita harus persetujui juga jika kita lihat kes-kes kebakaran yang berlaku saban tahun. Kalau di Sarawak saja baru-baru ini mungkin masih baru lagi, Dewan, sebuah sekolah antara yang paling tua di Sarawak terbakar, kerugian RM200,000 hingga ke RM300,000. Dan juga mungkin saudara-saudara kita di Johor juga masih terkilan dengan kejadian kebakaran di Hospital Sultanah Aminah. Dan ini menyebabkan kita berfikir, mula melihat kembali apakah punca-punca yang berlakunya kes-kes seperti ini dan langkah-langkah pencegahan yang harus diambil. Dan bagaimana pula dengan rawatan-rawatannya. Dan apa kata kita terus bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Selamat datang Tuan Nur Hisham Mohamad. Selamat datang, terima kasih. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak. Ya. Sehingga hari ini. Seperti biasa. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya Dr. Nizam Ali Hussein daripada Unit Rawatan Kelecuran Jabatan Pembedahan Plastik dan Rekonstruktif Hospital Umum Sarawak. Terima kasih Dr. sudi bersama kami hari ini. Kita hari ini bercerita mengenai kebakaran dan juga kelecuran. Melihatkan situasi terkini, apakah statistiknya Tuan? Terima kasih. Kita hangat sekarang ni ya. Ya, betul. Sekejap sekolah terbakar, sekejap hospital terbakar, sekejap bangunan kerajaan terbakar. Jadi pattern itu macam jadi trend pula sekarang ni. Dan bagi saya dari positifnya dapat kita tengok, melihat bahawa ini merupakan satu, orang cakap, titik ataupun detik untuk kita memulakan penyelenggaraan yang lebih baik lah dari perspektif bomba. Kalau tengok pada Sarawak, secara puratanya kita menerima lebih kurang dalam 380 hingga 400 kebakaran setahun, struktur yang melibatkan struktur. Jadi tahun ini kita telah merekodkan 389 kebakaran. Dan kita ada juga yang uniknya ialah kita ada kebakaran yang rumah panjang kita panggil. Jadi tahun ini kita ada lebih kurang 20 kebakaran tahun ini saja sampai minggu lepas yang terakhir di Sebau, Bintulu, melibatkan 415 buah rumah. Pintulah kan. Dan kerugian yang kita rekodkan sehingga kini ialah 178.4 juta. Sedikit menurun berbanding dengan tahun lepas, kerana tahun lepas kita ada satu kilang yang menyumbangkan jumlah kerugian yang betul besar, iaitu single fire, dia contribute about 150 juta. Jadi tidak ada pattern yang cakap menurun menaik, lebih kurang cakap tahun ke tahun kita sama saja. Tetapi yang saya katakan tadi bahawa kita punya risiko ialah, satu ialah berlakunya di kampung tradisi ataupun di rumah panjang. Itu yang paling kita risaukan dalam konteks Sarawak punya isu kebakaran. Dan Dr. Nizam pula, anda di Jabatan Pembedahan Plastik dan Rekonstruktif ini sebenarnya apa yang dilakukan di sana? Okey, di Hospital Umum Sarawak, di Jabatan Pembedahan Plastik dan Rekonstruktif, kita lebih menitik beratkan bahagian rekonstruktif. Sebab Jabatan Plastik sebenarnya boleh dikatakan kita divide kepada dua bahagian utama, rekonstruktif dan kosmetik. Jadi kita di government sector kita lebih kepada rekonstruktif, sebab rekonstruktif ni maksudnya
kita membaik pulih kembali kulit ataupun tulang yang dah rosak, ataupun contohnya macam kita berbincang tentang kebakaran. Jadi pastinya bila kebakaran berlaku, jadi contohnya dekat kulit muka, jadi dia akan menyebabkan nanti kulit-kulit tu mati. Jadi apa kita buat? Kita akan reconstruct balik kulit tu. Kita atur sama ada kita ambil kalau kedalaman yang kulit yang terbakar terlalu dalam, kita akan buang kulit yang terbakar tu, sebab kalau kita tak buang dia merupakan nanti punca kepada infection. Jadi selepas kita buang, pastinya kulit dah tak ada. Jadi apa kita buat adalah kita ambil kulit yang normal dari tempat lain. Dari pesakit yang sama. Ya, kita ambil dan kita tampal di kawasan yang memerlukan tu. Tapi tempat yang diambil tu dia tidak memberi kesan ke? Tidak, sebab kita hanya mengambil kulit yang nipis saja. Jadi kira kulit nipis saja yang kita ambil, ya. Jadi kawasan yang asal kita ambil tu, dia akan sembuh dengan secara semula jadi. Sekiranya melibatkan salur darah, seperti saya maksudkan tadi, lapisan ketiga adalah ada salur darah. Jadi maksudnya semakin serius dan kulit tu memang kita perlu buang. Ya, saya kira penyembuhan secara spontan tu untuk lapisan yang lebih dalam boleh katakan tidak akan berlaku. Sebab itu dia memerlukan kita buat operation dan kita tampal kulit lain untuk menutup balik. Ya. Ya, jadi Tuan Hisham pula antara kes-kes kebakaran yang dikendalikan, pastinya banyak punca-punca berlakunya kebakaran di situ, dan berdasarkan pemerhatian sebenarnya apa yang sering menjadi punca berlakunya kebakaran kalau kita lihat di Sarawak ini saja? Dia yang utamanya ialah kalau kita tengok kepada kebakaran itu ialah kita dapati bahawa elektrik penyumbang utama. Jadi elektrik ni can be daripada litar pintas, daripada peralatan, daripada malfunction dia punya main control board ataupun switch pembagi utama kan. Dan apabila kita tengok kepada rumah sedikit berbeza. Kalau bangunan keseluruhan 52% itu disumbangkan oleh elektrik based on 2016 punya statistik. Tetapi apabila kita tengok pada rumah, dia punya persentage tu berkurang kepada 40 lebih, sebab memasak tu juga menyumbang utama juga. Dia lebih kurang 34% disumbangkan oleh aktiviti memasak. So dia punya orang cakap corak ini sama juga dengan peringkat nasional. Memasak ni dia dapur gas dibiarkan menyala ke macam mana? Yang selalu kita dapati ada dua keadaan. Satu ialah penyambung di belakang dapur gas tu. Dia tercabut. Ataupun dia longgar dan dia tercabut ketika kita memasak. Kan ketika kita masak dia cabut, sup dia terus akan menyebabkan sambaran. Yang keduanya yang kita tak perasan selalunya, kita guna periuk. Kita masak contohnya sup ataupun gulai, kita biarkan tu, kita pergi ke mana-mana, tinggalkan sekejap. Lepas tu dia kering, tak lama lepas tu lebih kurang dalam 5-6 minit dia akan cair. Okey, apabila dia cair, dan apa yang berlaku ialah cairan itu dia bila sentuh dengan hos gas itu, dia akan buat lubang, juga akan menyebabkan kebakaran. So dua yang kita selalu kena pastilah. Satu tu ialah yang kecairan itu, satu lagi ialah penyambungan dekat dapur gas, sama ada dia tu memang bocor ataupun ada kes pula dia kata tikus lah, macam-macam lah, ada kesan gigitan, ataupun satu lagi dia tercabut. Kabinet dekat rumah tu yang rumah sewa kan, yang kita beli dekat kedai yang 300-500 ringgit tu, kita boleh bergerak-gerak kan. Jadi yang itu menyebabkan pergerakan berlaku. Selalu yang tabletop yang fix itu kurang sikit lah dia punya risiko. Ini mungkin yang selalu kita terlepas pandang. Dia boleh cek selalu sekali tu tengok belakang tu kan, make sure kalau nampak dia ada gerakan tu, masuk balik dan ketatkan semula. Itu dia. Dan bagaimana pula dengan punca daripada sudut perubatan? Dan jika tadi kita mendengar punca-punca daripada mata pegawai bomba dan penyelamat, Tuan Hisham, dan anda pula Dr. Nizam sering kali melakukan rawatan-rawatan kepada mangsa-mangsa kebakaran. Biasanya apa yang menjadi puncanya? Okey, sebelum tu ingin saya maklumkan di sini admission ke ward di hospital lebih kurang 40% adalah kanak-kanak. Jadi kita mendapati kebanyakan kes kelecuran yang berlaku pada kanak-kanak ni disebabkan oleh kelalaian penjaga. Di mana mereka kerap kali bermain di dapur. Saya rasa kita semua tahu dapur bukannya tempat untuk kanak-kanak bermain. Jadi tapi sebab itulah kebanyakan kes-kes berlaku di bahagian dapur. Sebelum tu saya nak beritahu dulu kenapa kanak-kanak ni kira
prone untuk mendapatkan kelecuran ni. Dia pertama sebabkan perkembangan sistem motor dia orang. Ya, iaitu sistem motor mereka masih belum matang. Sebab itu kanak-kanak kalau dia pegang, terutama yang berumur yang muda kalau dia pegang barang-barang, contohnya dia pegang cawan, pegang mangkuk, dia tak berapa stabil sebab perkembangan motor dia masih tidak berapa matang lagi, belum kuat Dan di samping tu, kanak-kanak pun dia orang ni suka tertarik pada benda yang berwarna-warni. Ya, contohnya alas meja yang lawa-lawa ya, ada bunga-bunga apa semua. So dia orang suka tarik. So itu adalah penyebab yang biasa ya, menyebabkan kanak-kanak terdedah kepada kelecuran. Contohnya kita letakkan benda-benda panas, cawan atau air ataupun mangkuk yang berisi cecair yang panas ya atas meja. So kanak-kanak datang, dia hanya tarik je alas meja tu, and then the whole thing akan jatuh kepada dia orang. Dan yang saya tahu, kadang-kadang kita terfikir macam mana kanak-kanak yang berumur macam kurang daripada 1 tahun, mereka pun terdedah juga. So seperti yang berlaku yang kita kena pasti, kanak-kanak kita letak dalam baby walker. Itu menyebabkan mereka lebih cepat bergerak ke dapur dan menarik benda-benda tu. Dan boleh juga terjadi cerik air kita letak di tengah-tengah meja. Tetapi yang dia punya kabel tu berjuntai. Jadi kabel yang berjuntai ni satu tarikan pada kanak juga. Tariknya semua akan jatuh. Jadi kira benda-benda macam ni lah sebenarnya yang menyebabkan dapur sebenarnya bukanlah tempat yang sesuai untuk kanak-kanak bermain. Jadi sebab itu disarankan boleh janganlah biarkan anak-anak bermain di dapur. Dan satu lagi yang biasa kita lihat di kawasan-kawasan kampung ya, di mana pagi-pagi ibu-ibu akan memandikan anak-anak ya, menggunakan air panas dicampur dengan air panas dan air yang sejuk. So selalunya dia akan letak baldi tu atas lantai dan anak-anak tu berada di sebelah baldi tu. Okey, bila dituang saja air panas dan kadang-kadang mak tu toleh ke belakang sekejap je nak ambil air yang sejuk dia kadang-kadang tu dah cepat-cepat tangan dia masuk. Kadang-kadang dia orang sendiri masuk terus ke dalam baldi tu. Jadi kira kelalaian macam ni lah ya adalah contoh-contoh yang saya rasa tak sepatutnya berlaku pada kanak-kanak sebab penjaga kena lebih peka. Betul. Yang bahagian ataupun kawasan dapur tu sebenarnya bukanlah tempat anak-anak untuk mereka bermain. Okey, itu bab kanak-kanak. Lain pula cerita dengan orang dewasa. Orang dewasa ni dia lebihkan kepada kes-kes dia ada juga yang melecur air panas ya, tapi dia lebih kepada macam contohnya kebakaran yang kita bincangkan tadi, right? Dan juga ada setengah tu mereka membakar sampah. Sebab pembakaran sampah ni masih lagi berlaku sebenarnya. Jadi bila mereka membakar sampah, mereka akan tuang kerosin jadi dan tiba-tiba terbakar, terkena muka, kaki. Dan untuk makluman anda sebenarnya sekiranya terkena flame burn kita panggilnya kebakaran, sebenarnya kedalaman kulit yang melecur agak serius berbanding dengan air panas. Kebanyakan nanti akan end up dengan operation. Ya, betul. Jadi itulah antara contoh-contoh ya, dan lagi adalah electrical burn ya. Pekerja-pekerja yang kadang-kadang dia orang membawa besi-besi ataupun even tangga pun ada juga terjadi. Kita membawa tangga kan, tangga yang aluminium apa semua tu. Dia jalan-jalan tak perasan yang alatan yang logam yang dibawa tu menyentuh punca-punca elektrik dan dia orang terkena. Juga ada di sini. Wire kita cakap wire tidak berinsulasi lah. Jadi bare wire tu that's why dia akan kena kejutan. Bila dia terkena besi itu yang aliran elektrik yang menyebabkan saya nak tambah Dr. Nizam punya point tadi berkaitan dengan kebakaran disebabkan oleh orang cakap penggunaan minyak tadi. Sebentar saja lagi kita akan mendengar bagaimana rawatan-rawatan dan langkah-langkah pencegahan yang lain yang boleh diambil. Tapi saya nak beri peluang kepada anda dulu mungkin nak periksa dapur gas kalau sudah ditutup, telefon yang dibiarkan dicas terlalu lama dan Swiss Treka juga sudah pun ditutup. Kerana kita saksikan klip video ini dahulu, kita akan kembali lagi dalam Nang Rinduk sekejap lagi.
Kembali lagi di studio HD RTM Kuching membincangkan hari ini dalam Nang Rinduk, kebakaran dan juga kelecuran. Baik Tuan Hisham, sedikit tadi nak tambah poin daripada Dr. Nizam tadi. Okey, terima kasih. Saya nak tambah berkaitan dengan habit ataupun perbuatan yang selalu. Okey, satu ialah kita bila membakar tu, sama ada buat barbecue ke, bakar sampah ke, ataupun nak buat unggun api ya. Kalau dulu kita biasa dengan minyak tanah lah kan, minyak gas, orang cakap kerosin. Tapi sekarang ni dia agak susah nak dapat bekalan tu. Jadi kita dapati bahawa banyak yang gunakan diesel. Okey. Pertamanya kalau bomba tu kita cakap jangan gunakan lah. Sebab bagus kita gunakan orang cakap pencetus kebakaran yang kita boleh beli ataupun kita guna teknik lain, guna kertas dahulu kan. Tapi kalau kita guna minyak ni yang selalu kita diorang yang menyebabkan kelecuran ataupun sambaran api ni ialah dia tuang dulu, simbah dulu, dia biar lama. Maksudnya dia biar dulu dalam 10 second, 15 second. Jadi minyak tu dia dah meluap. Dia jadi gas kan. Jadi dia akan berkembang dan kemungkinan berada di tempat yang kita orang cakap berdiri tu. Jadi apabila kita letakkan, percikkan api, dia akan jadi satu sambaran dia. Dan itu yang menyebabkan lecur. Bukan kata kepada orang awam, kepada bomba pun apabila kita buat demonstrasi pun kita pun ada 2-3 kes yang anggota kita sendiri terkena sebab dia tak bersedia dengan awal ataupun dia tidak dapat agak jarak dari mana dia nak nyalakan api. Tapi orang awam saya percaya dia tidak fikir dan ambil dari jarak jauh kan, dia terus akan letak mancis, nyalakan, akan berlaku sambaran. Jadi selalu macam kata Dr. Nizam tadi, sambaran kebakaran daripada sambaran api akibat pada gas ni ataupun daripada minyak ni, dia memang dalam lah. Dia punya kadar lecuran itu. So selalunya serius. Ambil masa juga sembuh. Tapi tadi sempat berkongsi dengan saya Dr. Nizam, terima kasih. Ada risalah di sini. Antaranya menceritakan rawatan-rawatan awal. Tapi saya nak dapat kepastian satu lah doktor. Ya saya. Di sini ada mengatakan sebab benda ni saya percaya dari turun-temurun kan, orang-orang tua pesan. Kalau melecur kita kena sapu ubat gigi dahulu. Tapi di sini ianya dilarang. Adakah memang dilarang sama sekali menyapu ubat gigi? Okey. Dia macam ni. Ubat gigi sebenarnya, langkah awal sekiranya kita terkena kelecuran, memang apa yang kita perlu lakukan sebenarnya adalah kita kena hilangkan secepat yang mungkin haba yang berada di atas kulit yang terkena tu. Alright. Jadi haba tu sekiranya kita biarkan dia untuk seketika, dia akan menjadi lebih dalam dan meraibat ke lapisan kulit semakin dalam dan menjadi lebih besar. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah kita kena hilangkan haba tu secepat mungkin. Okey, menjawab soalan tuan sebentar tadi sekarang kita letak ubat gigi, apa yang kita lakukan adalah kita membuat satu lapisan di atas tu, kita menutup. Jadi kira haba tu tak dapat nak keluar. So haba tu terperangkap kat dalam, lagi dia suka masuklah kat dalam lagi. So sebab itulah langkah awal itu saya tekankan sangat di sini, langkah awal sekiranya terkena kelecuran, paling bagus adalah pergi je ke mana-mana pilih pipe air pipe air, sejukkan, buka pipe air tu, biarlah haba tu mengalir bersama air pipe tu untuk lebih kurang 20 minit ke 30 minit. Ya, biarkan dan nanti secara spontan ataupun spontaneously kita akan rasa heat dia akan rasa hilang dan kita akan rasa lebih selesa. Alright. So selepas tu jangan pula kita dedahkan kulit tu, sebab kadang-kadang kalau haba terlalu kuat pada peringkat awal, dia akan terus menyebabkan kelecuran. Maksud saya blister ataupun dalam bahasa Melayunya lepuh. Ya, melepuh. Jadi melepuh ni, kulit yang melepuh ni kadang-kadang dia dah terkopek jadi itu menyebabkan kuman lagi senang nak masuk. Jadi sebab itu saya tak galakkan kalau kita terus dedahkan dia, Jadi kita letak sapulah apa macam lotion ke ataupun gel aloe vera untuk menyejukkan dia, dan kita terus balut sesegera mungkin dengan tuala ataupun apa-apa kain yang bersih. Dan kalau kita masih terasa sakit, makan ubat penahan sakit dan terus mendapatkan rawatan di hospital ataupun doktor yang terdekat. Tapi lepuh ni sebab dia kadang-kadang kita melecet, dia boleh jadi lepuh juga. Betul. Dari sudut perubatan. Okey, dia macam ni
sekiranya pesakit tu terus ke hospital bersama lepuh tu, alright. Selalu di hospital memang prosedur kita kita akan cuci dan kita akan buang kulit yang melepuh, yang lepuh tu. Sebab tujuan kita berbuat demikian adalah pertama, kita nak tahu kedalaman kulit tu. Sebab kalau kita tak buang kulit yang lepuh tu kan, kita tak tahu berapa dalam. Adakah kita dealing with second degree ataupun third degree Itu adalah degree yang biasa kita gunakan dalam classification untuk burn ni. Alright. Dan satu lagi adalah yang kita nak adalah kita bila kita dah buang, kita akan terus gantikan ataupun kita terus tutup dengan dressing ataupun produk-produk kain yang memang kita guna untuk dressing, untuk cover luka tu. Jadi kebanyakan dressing-dressing ni adalah dia boleh saya katakan kalis bakteria Jadi kita tak nak bakteria masuk. Lepas tu kita akan wrap dia dengan gauze dan tengok kalau kecil je dia punya burn area tu kita boleh benarkan pesakit balik. Dan kalau besar kita akan masukkan ke ward. Itu sebenarnya tujuannya Tetapi sekiranya nasihat saya kalau ada setengah orang kan diorang berada di kawasan pedalaman jauh nak datang ke hospital ataupun nak datang ke klinik kesihatan terdekat ambil masa. Ada setengah tu kena naik boat ada naik kena tunggu orang balik. Ya betul. Jadi langkah awal seperti saya ceritakan tadi, air itu paling penting, okey. Dan lepas tu dia perlu juga mendapatkan rawatan. Orang kata jangan panik. Sibuk sengaut. Okey. Orang Sabak Madan sibuk sengaut. Take your time. Air dulu, lepas baru tunggulah sapalah ahli keluarga balik ke lembak ke hospital. At least haba ataupun heat yang berada dekat tu kita dah settle. Jadi whatever the distraction tu dia tak akan jadi lebih dalam dan membesar. So cuma pesakit perlu juga ke hospital ataupun klinik kesihatan terdekat untuk kita continue dia punya management tu sebab dah. Itu yang penting kira itu pesanan saya yang orang kata kalau selepas rancangan ni orang tak ingat apa pun, ingat air tu cukup. Air pipe ataupun mineral water pun boleh. Ya. Baik doktor, terima kasih. Ingat tu jangan lepas ni sapu lagi dengan ubat gigi. Saya pun baru tahu hari ini banyak informasi menarik yang kita dapat hari ini. Tapi saya terfikir satu tadilah, kalau ubat gigi tak boleh pakai, katanya nak mengelakkan haba atau melepaskan haba tu, bagaimana pula dengan ais? Mungkin ais lebih sesuai lagi kita gunakan? Yalah, kalau tadi kau tengok kan, sejuk cepat guna ais lah. Guna ais je. Tapi kita pun memang ada buat kolaborasi dengan Jabatan Kesihatan pasal burn. Sebab kita nampak isu yang luar bandar ini ialah kesukaran tadi macam doktor cakap nak keluar. Jadi rawatan di peringkat dia orang tu lebih penting. Jadi salah satu yang diberi penekanan pendidikan diberi kepada kami inilah nasihatkan kepada orang kampung tu ataupun kepada orang awam jangan gunakan ais. Jangan gunakan ais. Jadi doktor mungkin boleh explain kenapa jangan gunakan ais tu, proses esotermik lah macam-macam. Okey, macam ni sebenarnya. Ais tu sejuk Okey. Semasa kebakaran ataupun kelecuran, kulit yang melecur tu sebenarnya dah mengalami masalah. Dah masalah. Kita tak nak tambah masalah lagi. Sebab kalau kita letak ais, ketulan ais ataupun air ais, kalau kita letak pada kulit yang melecur tu, dia akan menyebabkan salur darah yang mengalir ke kawasan yang melecur tu lebih mengecut. Sekiranya dia mengecut, maksudnya darah tak dapat nak lalu kawasan tu. Jadi maksudnya kita akan menyebabkan kulit tu rosak lagi cepat. Dia darah tak pergi, jadi kira kulit tu dalam keadaan bahaya. Sebab tak ada darah lagi dah. Jadi sebab tu kita tak galakkan, tak boleh kalau boleh jangan letakkan ais, cukup sekadar air pipe biasa saja ataupun air mineral. Itulah kira langkah yang lebih baik daripada jangan sekali-kali menggunakan ais. Sebab pernah terjadi ada seorang budak budak kecil dia pegang setrika. So apa lagi mak dia dari rumah sampai ke hospital dia suruh anak dia genggam ais. Jadi kira sampai ke hospital tangan dia masih ada ais lagi. Jadi nasib baik kelecuran tu bukan yang jenis tebal maksud saya dalam sangat. Kira itulah saya nak wawarkan di sini kalau boleh benda yang elok tu kita praktikan. Yang tak elok tu kita sama-sama sebar-sebarkan dengan rakan-rakan apa semua supaya orang kata yang kita nak adalah outcome dia cosmetically kita tak nak sebab kalau kulit yang terbakar lebih dalam dia akan sembuh juga nanti kalau jenis yang kawasan yang terbakar tu kecil tapi yang kita tak nak dia akan meninggalkan parut
parut yang tak cantik ya. Saya rasa semua orang tak nak parut kan. Jadi sebab itu kalau dia dirawat dengan cara yang betul dan menggunakan dressing yang betul, insya-Allah parut tu akan hilang dan maksud saya parut tak ketara. Tapi bercakap mengenai kebakaran ni, sebenarnya kalau kita di rumah kediaman, biasanya apa langkah-langkah awal yang boleh kita buat untuk pastikan ketika kebakaran tu lebih mudah untuk kita melakukan sesuatu sebelum bomba sampai? Itu soalan yang sangat baik, bernilai. Dan kita dah berjuang lama dah tu nak menyedarkan orang. Jadi perkara paling asas bagi saya ialah kita perlu ada alat madam api tu. Jadi kita selalu buat program, kita pergi kepada orang cakap turun ke ground untuk bercerita pasal orang kepada publik berkaitan dengan keberkesanan ada madam api tu. Sebab kita dapati bahawa kalau orang cakap satu bilik terbakar, just cukup satu alat madam api boleh padam pun. Kita ada kes-kes yang orang cakap kalau 3 tahun lepas tu menyumbang lebih kurang 50 juta penyematan because dia guna alat madam api. So harga pun tak mahal. Kan? Tetapi selalu kita tak terfikir bahawa akan berlaku pada kita kebakaran. Selalu kita ambil mudah dan kita rasa bahawa memang rumah kita takkan terbakar lah. Dan kalau kita terbakar pun cakap kita boleh padam cara lain. Tetapi saya suka nasihatkan di sini bahawa perkara paling asas yang perlu orang kita buat ialah allocate you punya duit sikit, beli alat padam api. Okay. Next one ialah berkaitan dengan pemasangan jeriji. Kan? Jadi kita ni selalu pasang grill. Kat Malaysia ni tak susah nak jumpa rumah tak ada grill. Semua rumah pasang grill. Jadi kalau kita pasang grill itu, kita hendaklah pastikan ada grill-grill itu yang kita pasang yang jenis boleh buka. Kita pun ada inovasi kan bagaimana kita boleh buat grill itu supaya dia boleh buka dan tidak berkunci. Okey, next one ialah yang paling mudah. Kunci rumah. Letak tempat yang sama setiap hari. Supaya semua orang tahu dekat mana kunci itu duduk. Kalau cakap jadi kebakaran auzubillahi min zalik, semua dapat pergi. Kita dah tengok banyak kes. Ada kes yang orang cakap kita dah pergi dah kebakaran tu, nampak dia orang berlari dah dalam rumah. Kita suruh dia cari kunci, dia tak ada dapat jumpa, mati. Ada satu kes saya 5 orang. Kes di flat. Orang tengok suruh dapat kunci, dia pun tak tahu kat mana-mana. Jadi kita selalu make sure kunci tu kita sangkutkan. Tempat yang sama, rutin sama aja. Jadi anak-anak kita pun tahu dekat mana dan in case lah katakan kita tak ada kat rumah, anak je ada kecil kurang-kurangnya mereka tahu di mana. Bila orang tanya tu dia tahu nak ambil tu kunci tu mana ataupun dia bagi kat orang tu buka kunci. Dan back tu pada 2 perkara yang pertama tadi, saya kata alat madam api dengan jeriji. Kita kadang-kadang ada alat madam api. Kadang-kadang kita tahu guna. Kadang-kadang kita beli tak tahu guna. Kan lagi satu ialah kita tahu guna. Orang rumah pula dia tahu, abang dia tahu guna, dia pula tak nak belajar. Dan anak pun sama, orang gaji pun sama. Kena ingat bila kebakaran ni orang panik. Betul. Kan orang panik. Jadi orang cakap kalau dia tak selalu praktik tak boleh guna. Sama juga dengan grill tadi. Kalau kita tak ajar anak kita macam mana cara buka dia, buka kunci dia ataupun buka latch dia tu dan lompat keluar itu, sampai juga kemungkinan dia orang tak tahu nak buat. Jadi kita mesti ada pengetahuan, kita mesti ada skill, kita mesti ada kesedaran untuk membeli alat madam api atau masang jeriji itu dan kita tahu macam mana nak guna. Itu yang asas yang saya boleh katakan lah. Baik, Tuan. Itulah nampaknya kita perlu tahu sedikit macam mana menggunakannya. Teringat saya kejadian ketika di sekolah. Pernah rakan saya nak menggunakan pemadam api, kemudian terkena muka dia sendiri. Putih muka dia. Putih muka. Ada banyak perkara yang mungkin kita anggap remeh selama ini, tapi jika terus dibiarkan akan mendatangkan bahaya pada masa hadapan. Itu yang semua kita tidak mahukan. Tapi Tuan Hisham, bagaimana pula dengan tadi jeriji bersentuh pemadam api, pembinaan rumah tersebut penting untuk kita untuk escape kan. Bagaimana, apa yang harus dilakukan terutama kalau kebakaran sudah pun berlaku? Okey, dia ada keadaan kebakaran berlaku tu. Bagi saya ni kalau dia masih kecil, kita cuba padamkan dulu. Kadang orang cakap kecil telefon bomba dulu kan. Kalau dah kebakaran tu kecil-kecil tu padamkanlah dulu kan. Keduanya ialah apabila kita katakan tak dapat di luar kawalan kan. Kita lari keluar dan kita pastikan semua orang keluar.
Pastikan semua orang keluar. Okey, dan yang seterusnya of course lah kita akan telefon 999 lah untuk dapatkan bantuan bomba. Suka saya tekankan kat sini kan, kebakaran ini terutamanya di kampung tradisional kat Sarawak. Ya. Jalan kita kecil. Kan? Jadi orang kita ni sangat prihatin juga. Bila berlaku kebakaran, semua nak pergi juga. Orang yang sana pun nak keluarkan juga. Kan kereta kan, nak keluar motor lah, nak keluar kereta, semua nak keluarkan juga. Jadi dia akan jadi, orang cakap, laluan tu sempit. So, bila kita panggil bomba jentera besar. Nak masuk tu jadi satu halangan. Jadi saya rayu sangat kepada orang cakap kawasan-kawasan kampung di mana jalan kecil ini, tolong beri laluan kepada jabatan. Kalau you nak pergi pun, you parking sebelah satu side saja. Sebab kita ada satu kes yang berlaku di Kuching ni, di kampung Tupung Ulu itu. Sepatutnya kita respon dalam masa, orang cakap 7 minit kita boleh sampai. So kita sampai dalam kawasan itu, tak boleh masuk. Kita pun pusing, buka laluan lain lah, saya tak boleh juga. Dan kita start parking dan terus lari je lah kan. Dan kita ambil masa 23 minit tu Adi. Kita dah sampai. Bunyi siren orang dah dengar lah kan. Jadi tak sampai-sampai juga bomba tu. Jadi orang pun kulit kata, mana apa saya dari dia. tadi dah ngom. Jadi orang cakap dia telah delay. Sebab isu dia tadi je. Orang yang dalam nak keluar, orang yang luar nak masuk tengok. Ramai wartawan-wartawan Wartawan. telefon. Itu satu lagi kes tu. Ambil gambar dulu, belum call. Ini satu lagi kes yang kalau kita tengok pada kes Saint Teresa itu, sekolah menengah Saint Teresa itu, kita dapat tahu pasalkan kebakaran melalui WhatsApp. Bukan melalui panggilan. Okey, melalui WhatsApp. Last 2 minggu terakhir ni, 2 minggu ni kebakaran di kapal di Bintulu. Dok kapal tu parking, dok untuk penyelenggaraan terbakar. Kita dapat makluman kebakaran melalui Facebook. Macam mana Facebook boleh sampai dulu? Jadi saya tengok pun jadi satu trend pula. Yang saya seronok tu, yang Saint Teresa, di video dia orang ambil semua tu. Jadi kita pun dia ditanya oleh kawan, betul ke sekolah saya terbakar? Kita cakap, kami tak ada call lagi, kami pun tak tahu. Jadi I immediately call yang kita punya ketua zon, kita punya balai, terus respon. Jadi panggilan pertama yang masuk ialah panggilan daripada bomba. Maksudnya kita call, kita yang memaklum. Jadi kita nak sangatlah masyarakat sekarang ni. Satunya semua orang memang ada akses. Satunya orang semua nak cuba merakamkan detik itu supaya dia tak miss. Jadi dialah yang dapat video tu kan ketika puncak. Paling awal tetapi tolonglah berkorban, call dulu. 999 tu kalau kebakaran, kalau kemalangan ke, jadi kita sampai dulu, lepas tu you rakam, tak apalah. Janganlah orang cakap semua rakam ni, ramai berhenti rakam pas forward, lepas tu innalillah lah, takziah lah, tapi siap ada call lagi. Tak ingat. Jadi Saint Teresa itu satu orang cakap insiden yang orang cakap mengejutkan kami. Maksudnya first 7 minit tu tidak ada orang buat panggilan. Okey, dan kemudiannya apa berlaku yang di Bintulu tu lagilah kita tengok pada Facebook dan kita call balai kita, balai kita pergi kepada kebakaran itu padam pun tak ada orang buat panggilan lagi. So jadi macam trend ni, jangan tak ambil apa tu, take for granted lah, kita cakap kan, take for granted. Suatu yang boleh kita ambil iktibar sebenarnya, kerana lebih-lebih lagi jika melibatkan kemalangan nyawa, ini suatu yang kita betul, seboleh-bolehnya cuba elakkan. Yes. Dan Dr. Nizam pula, tadi kalau langkah-langkah awal kita sudah tahu kan, letakkan air dan sebagainya. Tapi rawatan susulan itu bagaimana? Boleh nak sapu bak gamat ke, boleh tak? Okey, macam ni. Selalunya kalau pesakit tu dimasukkan ke ward, kalau kulit dia dah, lapisan kulit, sebab macam saya beritahu tadi, selalunya lapisan kulit yang pertama yang selalunya hilang. Jadi kita buat rawatan ataupun kita buat operation semua tu. Jadi kita hanya akan benarkan pesakit balik apabila kulit-kulit tu dah tumbuh semula. Kalau yang peringkat nipis saja yang tumbuh semula lah. Tapi kalau peringkat dalam, yang terlalu dalam tu, kita dah tampal kulit baru kan. So kira kulit kita tampal tu dah berjaya dan kulit yang nipis pun dah tumbuh semula. Jadi kira itu peringkat di mana kulit dah tumbuh, jadi insyaAllah bakteria ataupun kuman tak dapat nak masuk. Doktor, rawatan ini sama untuk kalau terkena air panas dan terkena api, sama rawatannya? Ya, sama. Sebab akhirnya nanti result terakhir dia sama juga, kelecuran. Cuma macam yang kita bincang tadi kan, kalau api tu efek dia ataupun kedalaman dia lebih teruk lagi berbanding dengan air panas. Tapi air panas tu tengok juga, ada setengah air panas tu yang baru mendidih tu, kalau terkena memang
dalam juga tu boleh tahan. Ya, tapi kalau dia kita biarkan dah sejam setengah jam tu mungkin kurang sedikit lah. Jadi berbalik pada soalan tadi. Jadi kira kalau kita letak tujuan kita letak minyak tu boleh, cuma kalau kulit tu sudah sembuh. Maksud saya kulit baru dah tumbuh, ya. Sebab kulit baru yang tumbuh ni sebenarnya gatal. Ya. Sebab itulah kalau kita perhatikan ya, kanak-kanak ataupun even orang dewasa kalau mereka balik ke rumah dia akan tergaru-garu. Jadi sebabnya adalah sebab kulit dia orang kering. Kulit baru ni pertama dia gatal dan dia gatal sebabkan dia kering. Sebab itu kita kalau nak sapu apa-apa lotion, macam nak sapu minyak gamat ke, apa-apa krim ya, memang kita galakkan. Di samping tu bila kita menyapu tu sebenarnya kita buat massage. Ya, sambil kita sapu kita buat scalp massage. Itu adalah salah satu treatment terapi untuk pesakit-pesakit yang ada apa-apa parut ya. Sebab bila kita massage kita menekan, bila kita menekan kita akan mengelakkan scar tu ataupun parut tu menjadi lebih tebal. Sebab kita nipiskan dia. Semakin nipis that's the best. Sebab kira kecutan ataupun contracture dia nanti akan berkurangan. Itu yang kita nak ya. Jadi sebab itulah kita sarankan pesakit yang dah balik ke rumah tu memang kita sarankan kadang-kadang kita pun prescribe bagi kat dia orang ubat-ubat yang jenis sapuan yang krim ni untuk kita kurangkan risiko parut yang tebal akan terjadi sekiranya mereka tak buat nanti. Ya. Jadi kira di samping tu kita juga nasihatkan pesakit jangan expose kepada sunlight. Maksud saya jangan kena cahaya. Ya. Sebab kulit kulit baru yang tumbuh ni dia memang sensitif kepada cahaya. Sebab kalau dia terkena cahaya, dia akan menyebabkan bintik-bintik hitam. Especially kalau kat muka dia dah terkena melecur kan. Kulit baru memang cantik. Dia akan nampak macam pink, macam licin je, merah je. Tapi kalau kena cahaya, tengok nanti dia akan bintik-bintik kat tepi dia. Jadi sebab itu kita sarankan selalu supaya mereka kalau nak keluar rumah pakai topi ataupun pakai sunblock supaya kurangkan cahaya. Di samping tu gunalah apa-apa krim ataupun pelembap supaya mereka tak gatal. Sebab kulit yang baru ni dia senang dia gatal sebab dia kering. Jadi kita perlu pelembap supaya dia kira rasa selesa supaya mereka tak garu. Sebab kalau dia tergaru, kulit baru ni akan koyak balik dan mengakibatkan macam luka sana sini. So parut dia pun tak lawa. Itu yang kita nak rasa semua orang nak muka yang cantik, kalau boleh normal balik seperti saya. Ya. Itulah dia kalau kita pun harus ambil langkah-langkah susulan tu kerana kita pun tak nak kesannya berkekalan. Betul. Baik, akhir sekali secara tak sedar ni dah sampai di hujung rancangan. Nasihat sedikit Tuan Hisham secara ringkas terutama kepada orang-orang awam, mereka yang sedang menyaksikan Nang Rinduk sekarang. Saya beri penekanan balik semula lah kepada keperluan untuk mengadakan alat madam api tu. Pun kalau boleh tu belilah. Kena beli. Kan? Ada dah. Kalau beli, lepas kita dah beli, kita tengok pula rumah mak ayah kita ada ke tidak kan. Perkara kedua ialah yang saya tengok ada tragis kematian yang berlaku, ada melibatkan lebih kurang 5 mangsa dalam 2 insiden di Sarawak ini ialah pertama yang berlaku di Song dan keduanya berlaku di kawasan Tabuan Puchau. Ialah apabila berlaku kebakaran ini, kita punya keupayaan berfikir itu agak singkat. Panik. Dan kita akan mengingatkan sesuatu yang berharga tu dan menyebabkan orang selalu mengambil tindakan yang drastik untuk menyelamatkan barang tu. Contohnya kalau dia ingat dia simpan duit, dia akan cuba pergi ambil. Kemudian kalau dia kata simpan emas tadi kan, simpan bertahun-tahun kan, dia risau kan, dia akan panik, itu menyebabkan kemungkinan dia akan masuk balik. Jadi kita ni kena tengok juga, tengok kepada mangsa tu selalunya boleh kita pegang. Kita pegang, jangan bagi dia orang cakap peluang untuk masuk. Kalau kita tengok pada di Song itu, yang berlaku itu ialah anak dia umur 28 tahun masuk nak ambil beg duit sekejap. Okey, dia nak masuk ambil duit, dia terperangkap. Dia estimate asap. Dia underestimate asap, baru asap, belum api lagi. Kemudian bapa berumur 62 tahun masuk untuk selamatkan anak perempuan dia tadi. Dua-dua terkorban. Okey, sama juga berlaku di Tabuan Puchau. Okey, dia dah keluar, ibunya dah keluar, anaknya umur 6 tahun dengan 6 tahun lebih kurang. Kemudian teringat duit disimpan bawah tilam. Jadi dah ketika kita orang cakap tengah semua dah keluarkan orang, dia tiba-tiba lari masuk, dan anak dia bila tengok mak masuk, mak menjerit, anak pun jerit, masuk juga sekali. Jadi tiga-tiga meninggal, terkorban. Jadi saya rasa benda ini perlu kita buat, orang cakap orang awam kena tahu.
Jadi kita buat banyak program kesedaran awam kan, turun di kampung, kita ada bomba community, kita bomba kesedaran. Please, saya kata luangkan masa. Sebab saya macam saya kata tadi ialah pertamanya kita nak beri kesedaran kepada orang bahawa kecelakaan ni you tak boleh tahu siapa akan berlaku pada siapa ataupun bila akan berlaku pada kita, nauzubillah min zalik. Tetapi kena ingat apabila kebakaran ni, trauma ni makan masa bertahun-tahun. You bawa WhatsApp, you akan rasa panik. Punya you takutnya dengan kebakaran ni berlaku. Keduanya ialah kita kata bila you dah ada kesedaran, you ada skill, you akan belilah orang cakap balap padam api ataupun mengambil langkah macam tadi jeriji, kunci perkara-perkara asas. Dan ketiganya ialah kita berharap orang yang kita didik ni dapat bantu kita. Tadi kalau ada orang yang terbakar, tenangkan mangsa itu ataupun paling tidak beri laluan kepada jentera bomba nak masuk. Kalaupun paling tidak make sure telefon awal 999. Jangan ambil gambar, ambil video up. I'm the first. Selfie dulu kerana kita tengok perkara ini dah berlaku dan kita takut ianya menular. Because orang sering merasakan apabila semua orang ada handphone, mesti salah seorang tu seolah-olah dah buat panggilan. Kita tak kisah, you masuk 10 panggilan pun tak apa. Yang penting ada orang buat panggilan. Terima kasih. Itu dia nasihat yang cukup berharga saya rasa. Dan ini terima kasih kepada dua tetamu kita, Dr. Nizam dan juga Tuan Noh Hisham hari ini berkongsi pandangan dan juga tips-tips menarik untuk kita sebagai orang awam digunakan pada masa hadapan. Jadi anda di rumah, jagalah keselamatan anda, pastikan temu janji kita minggu hadapan dalam Nang Rindok pada hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum, hingga kita berjumpa lagi.